Boleh lagi tapi boleh nak masuk ni. Mungkin bilik itu menjadi tumpuan ataupun sekarang semangat ataupun spirit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kita bertemu lagi dalam siri Para Mistik. Jadi episod kali ini saya akan menceritakan serba sedikit sejarah dan juga kisah seram yang terdapat di kawasan Taman Negara Pulau Pinang. Dan khususnya sejarah yang saya nak ketengahkan ini adalah berkaitan dengan Rumah Api Mukahid. Rumah Api Mukahid ataupun Mukahid Lighthouse adalah salah satu bangunan ataupun monumen yang bersejarah yang terdapat dekat kawasan Taman Negara ini. Rumah api ini dibina pada tahun 1883 dan berketinggian dalam lingkungan 14 meter. Tidak lagi beroperasi tetapi ianya dibuka untuk orang awam bagi mereka menikmati pemandangan dari atas rumah api tersebut. Struktur yang dibina adalah menggunakan batu granit putih dan ianya sangat mirip sekali dengan desain ataupun corak daripada bangunan-bangunan yang sama di Eropah. Anda boleh berkunjung ke rumah api Mukahid ini melalui jalan denai ataupun jungle trekking. Terdapat beberapa pilihan yang anda boleh lakukan. Salah satunya ialah melakukan jungle trekking daripada pintu masuk Taman Negara Pulau Pinang dan ianya mengambil masa sebanyak 1 jam 45 minit dan jarak perjalanan anda adalah dalam lingkungan 4,600 meter. Dan sekiranya anda mahu jarak perjalanan yang lebih singkat, anda boleh menaiki perkhidmatan bot untuk pergi ke kawasan yang terdekat iaitu Monkey Beach dan kemudian meneruskan jungle trekking anda untuk ke rumah api ini mengambil masa dalam lingkungan 30 hingga 40 minit. Kisah seram yang saya nak kongsikan adalah berkaitan dengan pengalaman dan juga cerita di sebalik kawasan Taman Negara ini sendiri. Cerita yang sinonim dengan kawasan Taman Negara ini ialah berkaitan dengan kawasan yang paling dekat dengan rumah api tersebut iaitu Monkey Beach. Di Monkey Beach ini dahulunya dikatakan ianya merupakan kawasan terdapatnya ikan duyung. Di suatu masa dahulu, ribut kencang sering berlaku di kawasan perairan pulau tersebut dan ramai pelaut yang terkorban apabila berlakunya peristiwa ribut kencang ini. Ikan duyung yang berasa kesihan dengan peristiwa tersebut nekat untuk mengambil tindakan dengan menunjukkan jalan kepada pelaut-pelaut tersebut agar mereka mudah untuk pulang menuju ke darat. Kisah yang kedua adalah berkenaan dengan makhluk mistik ataupun dikenali sebagai berlian. Berlian ini sinonim jika dikaitkan dengan makhluk daripada negara luar iaitu Bigfoot, di mana pengunjung yang selalu melakukan aktiviti-aktiviti riadah seperti camping, mereka akan terserempak dengan makhluk tersebut secara kebetulan. Makhluk ini dikatakan tertarik dengan unggun api jika kita menyalakan ia pada waktu malam di kawasan hutan di Taman Negara ini. Jadi sejauh mana kebenaran, hanya mereka yang pernah terserempak dengan makhluk ini akan mengetahui kisah sebenar. Jadi kisah seterusnya adalah berkaitan dengan dua pengalaman yang saya sendiri alami sewaktu saya melakukan jungle trekking di kawasan Taman Negara ini. Peristiwa yang pertama berlaku kepada saya sewaktu saya menelusuri kawasan daripada Pantai Keracut untuk pergi ke Teluk Kampi, di mana kawasan tersebut adalah kawasan yang paling minimum pengunjung untuk melalui jalan tersebut atas faktor jarak perjalanan yang agak jauh. Sewaktu saya melakukan jungle trekking tersebut, saya seolah-olah mendengar suara seseorang berkata "hoi" di dalam hutan. Saya menyangkakan ada orang di belakang saya ataupun berada di hadapan saya sewaktu saya melakukan aktiviti tersebut berseorangan. Apabila meneruskan lagi perjalanan, di penghujung sememangnya tiada individu lain selain saya
yang sampai ke destinasi iaitu Teluk Kampi. Jadi amat hairan dan terkejut dari manakah bunyi hoi itu datang. Dan peristiwa yang kedua, sebab tu saya melakukan jungle trekking, mungkin dalam perasaan ataupun badan yang letih sewaktu pulang daripada jungle trekking yang sangat memenatkan, saya terdengar suara kanak-kanak kecil seperti menangis waktu melakukan aktiviti jungle trekking. Apabila saya berfikiran positif, saya menyangkakan yang ada individu yang mungkin berada di hadapan saya, akan tetapi setelah sekian lama meneruskan lagi perjalanan hingga di penghujung, saya tidak terserempak dengan individu ataupun kanak-kanak yang saya sangkakan tangisan itu datang daripada dia. Jadi amatlah pelik dan hairan di mana tiada individu lain selain saya yang berada di kawasan Denai tersebut. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada saya tentang kawasan Taman Negara Pulau Pinang. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton video ini. Jadi jangan lupa like dan juga tinggalkan komen anda, pandangan anda tentang kawasan ini. Jika anda meminati lagi video-video seperti ini, anda boleh subscribe ke channel saya dan tekan butang loceng notifikasi. Jadi terima kasih. Sekian. Jumpa lagi.